Dan Nabi berikan satu hadis, berikan panduan kepada sahabat-sahabat Nabi yang tak berapa nak ingat Quran ni. Nabi kata, kalau kamu nak rujukkan Quran dengan sempurna, kamu kena cari 4 orang ni. Siapa dia? Nabi kata Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walam yajma' Quran ghaira 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidak ada orang yang mengumpulkan Quran. Saya sebut apa tadi? Mengumpulkan ada makna? 2 makna. Kat sini makna pertama ke kedua? Pertama. Itu hafal. Mana masa Nabi wafat, tidak ada sahabat yang hafal Quran dengan sempurna, dengan baik, dengan lengkap. Jadi pakar rujuk melainkan 4 orang. Siapa dia? Abu Darda, wa Mu'adz ibn Jabal, wa Zaid ibn Thabit, wa Abu Zaid. Wa qala wa nahnu warithnahu, dan kami mewarisi daripada mereka bacaan itu. Maka Nabi memberikan panduan. Ni 4 orang ni aku yakin. Bahkan Zaid bin Thabit tu antara yang paling hebat, kerana dia tadarus dengan Nabi betul-betul sebelum Nabi wafat. Dia tadarus dengan Nabi, dia dengar bacaan terakhir daripada Nabi. Cumanya di zaman Nabi ni, bila Nabi suruh dikumpulkan Quran tu, Nabi suruh, dia taklah Quran tu macam yang dikumpul oleh Abu Bakar. Yang mana Abu Bakar ni dia susun ala nasqin wahid. Maksudnya dia surah demi surah itu dia letakkan fawasil, bukan fawasil, maksudnya satu surah tu dia letak setempat. Kerana zaman Nabi ni ayat kan masih turun, dan ayat tu bukan turun serentak semuanya. Ada yang turun 5 dulu, macam surah Al-An turun 5 dulu. Jadi Nabi suruh tulis. Kemudian dia ada tulis lain pula. So dia ditulis secara lengkap, tetapi tidaklah tersusun seperti mana pada zaman Abu Bakar. Okey? Baik. Bila masuk zaman Abu Bakar, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan dalam satu hadis, dia kata, saya tak nak baca sanad tu, kita baca ni. Kita baca matan aja. Anna Zaid ibn Thabit al-Ansari wa kana mimman yaktubul wahyi. Qala arsala ilayya Abu Bakrin maqtala ahli al-Yamamah wa indahu Umar faqala Abu Bakar inna Umar atani faqala innal qatl qad istaharra yawm al-Yamamah bin nas wa inni akhsha ay yastaharra al-qatl bil qurra fil mawatin. Kata Zaid bin Thabit, dia ni orang yang menulis wahyu. Tadi kan kita sebut dia penulis wahyu di zaman Nabi. Abu Bakar menghantar utusan pada dia ketika mana ramai di kalangan orang Islam dibunuh pada perang Yamamah. Zaman Abu Bakar dia perang Yamamah. Kemudian di sisinya ada Umar, yang mana Abu Bakar berkata, Umar telah mendatangiku dan berkata, sesungguhnya pembunuhan telah berlaku hebat pada hari perang Yamamah. Ramai di kalangan manusia ini mati, kata Umar. Dan aku takut pembunuhan itu akan berlaku kepada orang yang hafal Quran. Kerana Quran tu dikumpulkan zaman Nabi 2 kan? 2 cara. Yang pertama dalam bentuk tulisan, yang tidak begitu tersusun lagi. Kemudian dalam dada jiwa manusia, yang tu tersusun. Jadi bila hufaz ini meninggal, takut catatan yang Nabi buat tu tak dapat dikesan. Ni surah mana, yang ni surah mana. Bimbang. Umar bimbang benda tu berlaku. Fayadhhabu kathirun minal Quran, maka Quran akan hilang. Illa an tajma'uhu wa inni la ara an tajma'al Quran. Kecuali jika kamu semua mengumpulkan Quran tu dalam bentuk tulisan, dan aku mencadangkan supaya kita kumpul Quran dalam bentuk tulisan dengan lebih tersusun. Qala Abu Bakar, qultu li Umar, kaifa af'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Bakar, macam mana aku nak buat satu benda yang Nabi tak buat? Ni geng-geng, sebahagian geng-geng yang tak setuju dengan kita, dia akan kata, tengok Abu Bakar buat bidah. Pertama kita kata, jangan, nanti lu, sabar lu. Pertama Abu Bakar sokong kita sebab Abu Bakar tak nak mula-mula. Kalau Abu Bakar sokong bid'ah tanpa disiplin, dah tentu Abu Bakar kata, cantik soalan ni, cantik cadangan ni, saya terima 100%. Tapi Abu Bakar kata tak boleh. Macam mana aku nak buat satu benda yang Nabi tak pernah buat? Menunjukkan hukum asal dalam agama ni tak boleh, melainkan kena teliti betul-betul. Macam mana aku nak buat benda yang Nabi tak pernah buat? Kata Umar, faqala Umar, huwa wallahi khair. Pandangan ini demi Allah, ia adalah kebaikan. Falam yazal Umar yuraji'uni fi hatta syaraha Allahu lidzalika sadri, kata Abu Bakar. Umar sentiasa duk pujuk sehingga Allah melapangkan dadaku untuk menerima cadangan dia. Wa ra'aitu alladhi ra'a Umar, dan aku melihat seperti mana yang Umar lihat. Maksudnya Abu Bakar lepas Umar duk bagi tahu kat dia, menunjukkan benda ni bagus. Kenapa? Kerana zaman Nabi tidak ada lagi keperluan untuk dikumpulkan Quran pada zaman Nabi. Kerana ada halangan pun. Halangannya kerana Quran masih turun lagi. So kalau dibuat dalam satu mushaf, nanti kena buat lain bila turun ayat lagi. Ada halangan. So bila ada halangan, bila Nabi wafat, halangan tu dah tak ada.
Bila halangan tu dah tak ada, maka boleh buatlah. Terutama bila ada keperluan. Macam Osman. Zaman Nabi tidak ada keperluan untuk azan 2 kali. Bila masuk zaman Osman, keperluan tu ada. Kerana Madinah dah jadi makin luas. Yang ni tak nama bid'ah, yang ni nama dia masalih mursalah. Kalau ada ulama panggil bid'ah pun bid'ah hasanah. Ini baru betul-betul bid'ah hasanah. Iaitu zaman Nabi tak ada keperluan itu. Zaman kita ada keperluan. Tapi kalau zaman Nabi keperluan tu ada untuk buat, tetap Nabi tak buat. Nabi tak buat walaupun ada keperluan. Ataupun tak ada halangan pun untuk Nabi buat, tapi Nabi tetap tak buat, menunjukkan sunnahnya tak buat. Contohnya macam Nabi ni dia suka kat Kaabah, dia sayang Kaabah ni. So bila dia tawaf, dia hanya sentuh 2 bucu je. Rukun Yamani dia sentuh, Hajar Aswad dia cium. Rukun Syami dengan rukun Iraki dia tak sentuh dan dia tak cium. Kalau perlu dia cium dah. Tak ada tak halangan untuk cium? Tak ada. So zaman sekarang kalau kita pergi cium 4-4, jadi apa? Bid'ah. Betul Ustaz bid'ah. Ibn Abbas tegur orang yang lebih pandai daripada kita, Muawiyah. Dia tawaf, dia cium 4-4. Dia sentuh 4-4. Kan? Ibn Abbas tegur, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi contoh yang terbaik. Nabi tak buat benda ni. Nabi cuma sentuh rukun Yamani dan Nabi cuma cium Hajar Aswad. 2 lagi bucu Nabi tak sentuh dan Nabi tak cium. Ikut yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi kalau ada halangan, zaman Nabi ada halangan. Bila halangan tu hilang di zaman kita, maka kita boleh buat. Macam Aisyah kata, ma ra'aitun Nabi SAW yusalli sabhat ad-duha qat. Aku tidak pernah melihat Nabi salat duha. Aku tak pernah tengok, kata Aisyah. Nabi salat duha di rumah Ummu Hani, tapi Nabi tak amalkan secara berterusan. Kerana Aisyah kata Nabi bimbang jadi wajib. Tapi Aisyah kata puan, inni la usabbihuha, aku salat. Tapi Nabi pesan kepada Abu Hurairah, Nabi pesan pada Abu Dzar, amalkan salat duha. Pasal apa Nabi tak buat? Nabi bimbang jadi wajib. Halangan jadi wajib. Bila halangan tu dah tak ada, so kita boleh buat secara berterusan. Kerana halangan tu dah tak ada. Bila Nabi wafat, agama telah lengkap. Tidak ada ruang nak jadi wajib dah. So kalau kita buat secara berterusan, bid'ah dah. Kalau ikut Syatibi tak bid'ah, sunnah. Sebab Nabi tinggalkan ada halangan. Kita buat kerana halangan tu dah tak ada. Kalau ikut Syatibi sebab dia sempitkan mana bid'ah. Kalau ikut sebahagian ulama macam Imam Nawawi, dia kata bid'ah lah, bid'ah hasanah sebab ada asal. Nabi buat. Ummu Hani cuma Nabi tinggal, tak buat sentiasa kerana takut jadi wajib. Maka macam tu juga dengan Quran ni. Mengumpul Quran dalam satu mushaf dengan susunan yang tersusun, walaupun tak ada zaman Nabi, dia tak dipanggil sebagai bid'ah. Dia dipanggil sebagai masalih mursalah kerana ada keperluan. Kerana ada keperluan. Baik. Qala Zaid bin Thabit wa Umar indahu jalis la yatakallam. Zaid bin Thabit pun berkata, ketika mana Umar ada di sisi dia berduduk dan Umar tak bercakap. Faqala Abu Bakar, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka. Kunta taktubul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba'il Quran fajma'hu. Abu Bakar kata pada Zaid bin Thabit, engkau seorang lelaki yang masih muda dan pandai, cerdik, dan kami tidak ragu-ragu tentang amanah kau. So jangan kata dia ni muda lagi, tak guna pun budak-budak muda ni. No. Abu Bakar pakai, sebab budak muda ni dia semangat lebih. Dia ada hamasah, dia ada semangat noh. Semangat orang muda. Kan Hamka kata kan, kalau satu organisasi semua orang tua, maka lambatlah keputusan dia buat. Kalau semua orang muda, maka terlalu laju, tak ada orang nak jadi break. So kena ada dua-dua. Sebab tu sahabat Nabi ni, yang tua nasihat, yang muda ada peranan masing-masing. Maka Abu Bakar ni ditua sikit, dia kata dekat Zaid, kau muda lagi, buatlah. Tatabba'il Quran, cari ayat-ayat Quran yang ada dalam dada-dada sahabat dan catatan-catatan sahabat. Fajma'hu, kumpulkan dia. Kemudian fawallahi law kallafani naqla jabalin minal jibal ma kana athqal alayya mimma amarani bihi min jami'il Quran. Kata Zaid bin Thabit, demi Allah, kalaulah Abu Bakar memerintahkan aku untuk mengubah bukit, angkat bukit pergi tempat lain, itu tidaklah lebih berat daripada apa yang mereka bagi tahu kat aku untuk buat kali ini, iaitu kumpulkan Quran. Sangat berat, dia kata. Qultu kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kamu nak buat satu benda yang Nabi tak buat? Faqala Abu Bakar, huwa wallahi khair. Abu Bakar kata, demi Allah benda ni baik. Benda ni baik. Falam azal uraji'uhu. Sentiasa Abu Bakar pujuk Zaid hatta syarahallahu sadri lilladhi syarahallahu lahu sadra Abi Bakar wa Umar. Sehinggalah Allah melapangkan dadaku untuk menerima cadangan yang telah dicadangkan oleh Abu Bakar dan Umar, dan aku menerima cadangan itu. Kemudian faquntu fatatabba'tul Quran ajma'uhu minar rika' wal aktaf wal asab wa sudur ar-rijal. Aku pun cari ayat Quran yang ditulis di zaman Nabi, yang mana ditulis di atas lembaran-lembaran batu,
kemudian ditulis di atas tulang-tulang, kemudian ditulis di atas pelepah tamar dan juga dalam dada-dada manusia pada zaman tu. Hatta wajadtu min surati Taubah ayatain, aku dapati dalam surah Taubah ada 2 ayat, ma'a Khuzaimah al-Ansari, yang ada pada Khuzaimah al-Ansari, lam ajidhuma ma'a ahadi ghairi, yang mana ayat ni, 2 ayat ni tak ada pada orang lain, iaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum ila akhirihima. Ayat ni hanya ada pada Khuzaimah. Wa kanat as-suhuf allati jama'a fiha al-Quran 'inda Abi Bakr hatta tawaffahu Allah 'inda Umar hatta tawaffahu Allah thumma 'inda Hafsah binti Umar. Kemudian yang dah siap tu, mushaf yang dah siap tu dikatakan lebih kurang dalam 15 bulan. Setahun lebih sikit Zaid kumpulkan ayat tu, dan syarat dia lah mana-mana orang yang nak bawa ayat tu dia kena ada 2 orang saksi. Cuma Khuzaimah ni dia tak perlu saksi sebab Nabi ada hadis khas untuk Khuzaimah. Nabi kata siapa yang Khuzaimah menjadi saksi dia cukup. Cukup. Cuma orang jadi persoalan. Quran ni mutawatir kan? Quran ni mutawatir kan? Macam mana pula boleh terima kalau 2 orang saksi? 2 orang saksi termasuk seorang yang bawa, baru 3 orang, baru masyhur, belum mutawatir lagi. Khuzaimah seorang-seorang buat ayat. Gharib. Kalau kira riwayat tu gharib mah. Bukan mutawatir. Macam dah. Yang nak saksi tu, saksi di mana ia ditulis di zaman Nabi, bukan saksi ayat tu. Ayat tu memang dah dihafal oleh ramai manusia pun. Nak saksi untuk dikatakan memang sebab dia nak pergi kepada sumber asal. Bila kita nak kumpul satu benda kan, kita kena cari sumber asal. Sumber asal yang ditulis di zaman Nabi. Kerana sahabat, walaupun saya kata penulis wahyu Nabi ni ada yang glamournya ada 6 orang, tapi ada sahabat-sahabat yang menulis walaupun Nabi tak suruh dia tulis, tapi dia tulis. Macam Ibnu Umar dia ada, Ibn Mas'ud pun ada mushaf dia sendiri. Jadi nak bukti dia ditulis di zaman Nabi, kena bawa saksi lah. Sebab kita nak sesuatu yang memang di zaman Nabi punya, pure asli. Okey? Maka Quran kekal mutawatir. Okey. Jadi bila dah siap mushaf itu dibagi pada Abu Bakar dan di sisi Abu Bakar. Kemudian bila Abu Bakar meninggal, Umar ambil mushaf itu dan Umar meninggal, Umar bagi pada Hafsah anak perempuannya. Okey, ini pada zaman Abu Bakar. Baik.